Oh, paham. Okey, okay, tak apa. Okey, baik. Cikgu dah mulakan rakaman, eh. Um, untuk hari ni, cikgu nak ajar karangan bahagian A, karangan bahagian A. Kita satu, sebab kita sebelum dah habis kan. Ujian mendengar cikgu dah buat, ujian bertutur cikgu dah buat, apa lagi? Kertas 2 pun kita dah bincang kan. Dan kita juga dah bincang soalan percubaan kan. Jadi untuk hari ni kita nak tengok balik kertas 1, karangan bahagian A. Okey. Allahu Akbar. Okey, semua nampak tak skrin? Nampak, Okey, terima kasih Adam. Baik, hari ni cikgu nak ajar satu teknik baru untuk menulis karangan, Ini namanya teknik karangan pasang siap. Okey, sebelum ni cikgu ajar teknik karangan tu untuk murid yang cemerlang kan. Untuk murid yang cemerlang atas ataupun cemerlang bawah. Yang ni cikgu ajar untuk murid sederhana dan juga untuk murid lemah. Kan? Baik. Jadi, kamu boleh pilihlah nak buat teknik yang ini ataupun teknik yang cikgu ajar sebelum ni. Okey. Baik. So, teknik karangan pasang siap ni, dia macam template lah kita panggil, template. Kan? Kamu tinggal isi tempat kosong je. Dan kamu kena hafal dia punya rangka karangan ini. Okey. Baik. Lakaran kehidupan pada era ini tidak pernah terlepas daripada membincangkan isu berkaitan dengan tema. Tema ni maknanya tajuk, Sekejap cikgu zoom lah ni, tak nampak. Tema ni maknanya tajuk, Sebagai rakyat Malaysia yang bertanggungjawab, kita seharusnya, ini ada dua pilihan, sama ada mengatasi tajuk ataupun meningkatkan tajuk ataupun tema. Kerana di mana ada kemahuan, di situ ada jalan. Persoalannya, apakah fokus soalan? Fokus soalan tu maknanya kehendak soalan. Okey. Okey, ini untuk pendahuluan, Baik, sekarang ni cikgu nak ajar pendahuluan dulu, Isi cikgu tak nak sentuh lagi. Okey, jom tengok soalan. Mana soalan ni? Bismillahirrahmanirrahim. Okey, semua. Karangan ini kamu tak buat lagi kan? Cuba komen seorang. Dah buat ke belum? Belum, cikgu. Belum, sebab cikgu keliru tau. Kadang-kadang cikgu terguna bahan ni, bahan form 5 ni dekat kamu. Okey, Okey, Amirul boleh tengok, Sekejap. Amirul, saya nak tanya. Memang ini pertama kali ke kamu belajar format ini? Ke dah lama? Zaman Amirul, Amirul umur berapa? 23. 23. Okey, maknanya Amirul SPM KBSM, batch KBSM. Mana KBSM tu ada 2 kertas je. Okey, tapi kalau untuk batch KSSM ni yang baru, sukatan baru ni ada 4 kertas bahasa Melayu. Okey. Faham. Tak apalah, nanti cikgu akan terangkan balik. Okey. Sebab jangan risaulah. So Amirul, saya nak bagi tahu yang ini kertas 1. Kertas 1 ni ada 2 karangan. Karangan bahagian A dan karangan bahagian B. Jumlah markah dia 100. Okey, ini kertas 1,
Tak apa, Miru faham ni dulu. Okey, okey. 2, 3, 4 tu lain kali kita akan cerita. Okey. Jadi hari ni kita bincang karangan bahagian A, eh. Okey. Maklumat di bawah berkaitan dengan amalan kita semula. Okey, kejap. Subhanallah. Okey. Amalan kita semula. So, ini ialah dia punya apa ni? Apa ni? Respon sikit. Ya, bagus Adam. Tema, eh. Tema ataupun tajuk. Tajuk tentang amalan kita semula. Huraikan pendapat anda tentang kebaikan kita semula. Kebaikan kita semula. Okey, ini apa pula? Tadi amalan kita semula tema kan? Kalau ini apa pula? Oh, bagus Adam, eh. Kehendak soalan. Kehendak soalan. Ataupun fokus soalan. Dah. Okey, cikgu ulang balik. Untuk karangan ini, okey, tak boleh lebih 200. Okey, tak boleh lebih 200. Kalau lebih 200, tak dapat markah cemerlang. Dan lagi satu, tak boleh kurang 150. Macam tu. Okey. Baik, seterusnya apa lagi? Format. Okey, apakah format karangan ini? Boleh, kalau lebih 5 ataupun lebih 5 lah cukuplah. Kalau lebih 10 banyak sangat. Lebih 5 okey, tak apa. Okay, kadang-kadang tak lebih 5 pun. Mungkin kamu setelah kira kan. Contoh macam kata nama khas, perkataan. Yang tu. Kata nama khas tu termasuklah nama tempat ke, kan? Nama benda ke, nama program ke. Itu satu dikira perkataan. Okey, apakah format karangan ini? Format apa? Ha, sebab cikgu banyak kali dah ajar karangan ni. Apakah format karangan ini? Saya punya segerik, eh. Siapa boleh respon? Format dia apa dia? Ingat, karangan bahagian A banyak format. Karangan berformat umum, karangan berformat khusus. Kalau berformat khusus tu apa dia? Resume, kertas edangan, apa lagi? Surat kiriman rasmi, email. Ya, bagus Hasif. Umum, eh. So, ini ialah karangan berformat umum. Maknanya karangan biasalah. Karangan fakta ataupun karangan berbentuk ni pendapat kan. So karangan pendapat tu karangan berbentuk pendapat. Okey, karangan pendapat. Karangan pendapat tu umumlah, karangan biasa. Okey, selesai. Kita dah selesai menganalisis soalan. Sekarang tengok pula bahan satu ni. Okey, bahan satu ni dia bagi satu maklumat lah kan, dia bagi grafik. Amalan kita semula. Fikir dahulu sebelum buang. Ini dia bagi kata-kata hikmat. Okey, apa lagi? Mengurangkan penggunaan bahan mentah baharu. Mengurangkan bahan buangan. Yang ketiga, mengurangkan pencemaran. Sekejap. Lepas tu dekat bawah ni ada dia apa ni? Labelkan kertas, kaca, plastik. Ini semua ialah bahan-bahan yang boleh dikitar semula, kan? Dekat Malaysia pun dah ada tong kertas semula kan?
Contohnya warna apa yang ada? Warna apa yang ada? Warna kita semula ni. Ya Allahu Akbar. Ya. So, label dia macam mana? Warna biru untuk apa? Warna biru tu untuk buang apa? Buang kertas. Kan? Termasuklah akhbar, majalah, buku, apa lagi? Nak buang kotak ke, cardboard ke, itu semua kamu kena buang dekat tong berwarna biru. Okay? Okay, cikgu tulis sini. Biru. Kertas ni biru. Biru. Okay, selain biru, warna apa lagi? Warna coklat. Ada yang suka warna coklat kan? Warna coklat tu untuk apa? Buang apa warna coklat? Buang, buang, apa? Kayu. Buang kaca lah kan? Coklat tu buang kaca lah kan? Botol kaca. Ah, Contohnya botol minuman, balang makanan, ataupun botol apa barang-barang kosmetik, botol kicap, botol sos, semua tu boleh dikitar semula sebenarnya. Tapi tak ramai yang mengitar semula botol kaca ni kan. Baik, antara sekali ialah plastik. So plastik ni kita buat berwarna apa ni? Berwarna jingga. Ha. Yang ni ramai keliru tau. Kan? Sebenarnya kalau botol pula. Tong warna jingga ni bukan kita buang plastik je. Kita buang banyak tau. Contohnya kita buang apa lagi? Tin ataupun aluminium, tin aluminium ataupun kita buang bahan-bahan keluli kan. Ah, Tu semua kita letak, kita buang dekat tong berwarna jingga. Contohnya macam botol minuman lah kan. Yang dekat yang tin tu. Okey, tapi itulah tak ramai rakyat Malaysia yang praktikkan untuk kita mengitar semula kat tong-tong ni kan. So, tong-tong macam ni dia buat apa? Dia pergi buang sampah juga. Makanan pun disumbat dalam tong ni. Okey. Itu patutnya tak sepatutnya berlaku lah. Kan? Kita patut manfaatkan tong kita semula ni untuk buang barangan kita semula. Bukan buang sampah kan? Ha, tapi cikgu lihat banyaklah sekolah-sekolah kat Malaysia ni dia buat tong kita semula ni. Kan? Memang setiap minggu memang akan ada lori kita semula datang sekolah untuk kutip barangan kita semula ni. So hasil penjualan barang kita semula ni akan disumbangkan ke sekolah. Kan? Jadi program-program sekolah tu hasil daripada dana daripada penjualan barangan kita semula. Okey, dah. Baik. Jadi kita dah faham kan bahan ni, kita kena analisis. Tiga fokus kat sini. Tiga fokus pula. Tiga isi kat sini. Apakah fokus dia? Apakah fokus soalan dia? Apakah fokus soalannya? Fikir, cuba fikir. Alhamdulillah. Apakah fokus soalan? Kebaikan kita semula. Tahniah Hasif. Kebaikan amalan gitar semula. Jadi ada berapa kebaikan semua? Ada berapa kebaikan amalan gitar semula kat sini? Ya, bagus Hasif. 3. Ya, Nisha betul ada 3 Jadi ketiga-tiga isi ni semua kebaikan. Tak ada tentang langkah ke ataupun tentang faktor ke, tak ada. Ini semua tentang kebaikan. Dah. Jadi kamu ambil saja isi dalam bahan ni. Tak payah kamu fikir-fikir.
Tak payah kamu fikir isi di luar petikan. Tak payah. Ambil saja isi dalam bahan yang kamu huraikan. Yang bawah ni, kertas, kaca, plastik ni nak buat apa? Yang bawah ni buat apa isi ni? Nak letak dekat mana? Ni, kertas, kaca, plastik ni letak kat mana? Sebagai apa? Apa dia? Apa dia? Fikir. Kamu form 4 ni dah punjung form 4 dah pun kena latih otak untuk berfikir. Kan? Kita jangan selalu mengharapkan cikgu memberikan jawapan. Kamu kena berfikir juga. Jadi kertas, kaca, plastik ni nak buat apa? Nak letak kat mana? Dalam karangan. Bahagian apa? Ya, Nisha. Contoh, nasib baik tak ada jawab. Tak ada yang jawab nak buang dalam tong test semula. Tak ada, Letak kat contoh. Sebagai contoh, bahan kita semula yang boleh kita semula ialah plastik, botol kaca dan juga kertas. Macam itulah. Letak dekat ayat contoh. Selesai. Okey, Nisha. Nampak Nisha sekarang. Okey, Nisha boleh tak Nisha baca bahan ni? Bahan dua ni. Ni bahan dua. Boleh Nisha? Oh, lagi ramai. Okey, tak apa. Saya tunggu. Dengar Okey. cikgu. Okey, dengar. Kanga Perbadanan Pengurusan Sisa Pepejal dan Pembersihan Awam. Perlis akan mempergiat program Bank Kita Semula ke sekolah dan diperluas ke pelbagai sektor, termasuk jabatan kerajaan di seluruh negeri. Program ini akan dilaksanakan dan diperluas ke peringkat tadika, sekolah rendah dan menengah. Kebaikan program ini dapat mengurangkan sisa pepejal ke tapak pelubusan sampah dan kos pembinaan tapak pelubusan baru, menjimatkan sumber tenaga dan mengurangkan pemanasan global. Okey, terima kasih Nisha. Baik, dekat bahan dua ni agak-agak masih lagi fokus satu ke? Apa kebaikan ataupun fokus yang lain? Ataupun fokus dua? Ha. Fokus dua. Okey, kalau Fazana cakap fokus dua, apa dia fokus dua tu? Ya, boleh usaha. Apakah usahanya? Usaha untuk untuk apa? Usaha untuk apa? Fikir. Usaha untuk menggalakkan amalan kita semula. Bagus, Nisha. Menggalakkan. Okey. Usaha siapa ni? PPSPPA. Perbadanan Pengurusan Sisa Pekerja dan Pembersihan Awam. Dia buat apa? Dia buat program Bank Kita Semula Sekolah. Macam yang cikgu beritahu tadi lah. Kebetulan kan? Maknanya, setiap sekolah ni kena ada macam apa ni? Dia kena letak buat satu tempat untuk
mengitas semula bahan-bahan bahan buangan kat sekolah tu kan. Contohnya kertas-kertas peperiksaan ataupun yang terpakai tu kan. Ataupun apa lagi, besi, botol-botol plastik kat kantin tu haruslah dikumpulkan di satu tempat. Okey, macam kat sekolah cikgu kan. So cikgu ni, apa yang pengetua buat untuk menarik perhatian murid supaya kita semula? Dekat bawah tangga kan, bawah tangga sekolah, dia buat satu macam tong tau, tong yang besar tau. Tong yang besar. Jadi dekat situ yang nariknya, murid daripada atas tangga tu, dia boleh baling botol plastik tu dekat bawah tangga tu. Kan budak-budak kan suka baling-baling kan. So setiap kali habis minum botol mineral, air mineral, dia akan dia akan baling botol tu dekat bawah tangga kan. So dia akan menggalakkan lagi minat murid tu untuk mengamalkan amalan kita semula. Sebab best kan kita semula, sebab dia boleh baling daripada atas ke bawah, masuk dekat dalam tong tu kan. Tu salah satu cara dia lah. Okay. Kalau sekolah kat Penang banyak buat macam tu. Baguslah. Kita nampak macam tak ada apa-apa kan program kita semula, tapi sebenarnya memberikan kesan yang sangat besar. Bila program kita semula diperluaskan, apa yang berlaku? Kuranglah pembuangan sisa-sisa pepejal. Bila kurangnya pembuangan pepejal, kuranglah pencemaran bau. Kan? Bila kurangnya pencemaran bau, makna kurangnya penghasilan sampah ni, penyakit-penyakit bawaan binatang kan, macam leptospirosis kan, daripada tikus, lipas akan berkurang lah kan. Itulah kebaikan dia. Okay. Bila bahan-bahan ni kita didik kita semula, kuranglah penghasilan bahan-bahan kimia. Contohnya plastik kan, kuranglah penghasilan dia. Sebab itulah adanya program apa ni? Green. Kita tak menggunakan beg plastik ketika membeli belah kan. Kita kena bawa beg sendiri untuk pergi membeli belah dekat mana-mana pasar raya kan. Setiap bila kalau kita nak gunakan plastik yang disediakan oleh pasar raya tu, kita kena bayar berapa sen? 50 sen pun ada, 20 sen pun ada kan. Okey. Itu salah satu usaha kerajaan lah untuk mengurangkan penggunaan beg plastik. Okey. Apa lagi? Okey, yang bawah ni dia kata mengurangkan sisa pepejal ni semua dah tulis kat atas kan. Mengurangkan sisa pepejal. Ni samalah. Mengurangkan pembuangan tu maknanya mengurangkan ni lah. Sisa pepejal. Pepejal tu bahan buangan. Kos pembinaan tapak perlupusan baru. Yang ni huraian kepada atas ni Okey yang ni huraian kepada atas ni. Boleh jadikan satu perenggan. Okey. Dah. Jadi cikgu ulang balik karangan bahagian A ni, mana yang baru masuk kelas ni. Bahan-bahan ambil dalam bahan-bahan pula. Isi tu ambil dalam bahan je. Tak payah kita susah payah nak fikir tak payah. Ambil dalam bahan. Kena ambil semua. Seboleh-bolehnya ambil semualah kan. Okey. Baik, setakat ni ada soalan tak? Kalau ada soalan, cikgu nak proceed untuk pendahuluan. Cikgu ajar pendahuluan Memang senang teknik ni. Mana ni ya Allah. Okey. Tengah mengantuk Kalau kamu pasif, cikgu pun akan jadi ngantuk. Baik. Okeylah, cikgu nak minta seorang baca lah. Cikgu pun pisang ni.
Adam boleh Adam. Adam ke Hasif ke. Cik nak akan baca balik. Sebab kalau cikgu baca kan bosan. Sebab suruh cikgu sama je, mendata je. Boleh Hasif? Hasif boleh baca Hasif? Boleh cikgu. Okey Hasif. Cuba Hasif baca yang pendahuluan ni. Sekali jawapan. Tak apa. Ah, Waktu apa? Baca. Nanti cikgu suruh. Takaran kehidupan pada era ini tidak pernah terlepas daripada membincangkan isu berkaitan dengan tema Okey. Tema dia apa dia? Tadi. Jom. kebaikan Kita tengok balik. Tengok tema kebaikan dia. kita semula. Ya. Amalan kita semula. Okey, kejap. Cikgu nak tulis kat sini balik. Amalan. Warna lain lah. Pisang lebih biru ni. Amalan kita semula. Okey, teruskan. Hasif. Sebagai rakyat Malaysia yang bertanggungjawab, kita seharusnya Okey, mengatasi ke meningkatkan? uh, Kalau mengatasi tu negatif, meningkatkan tu benda yang positif. Mana satu yang kita nak ambil? meningkatkan Sebab amalan kita semula tu ialah amalan yang positif, benda yang positif. So meningkatkanlah. Meningkatkan apa? meningkatkan Meningkatkan amalan kita semula. Ataupun kita ambil yang idea tadi. Menggalakkan. Menggalakkan amalan kita semula. Menggalakkan amalan kita semula. Alhamdulillah. Okey, sambung kerana dan di mana ada kemahuan, di situ ada jalan. Persoalannya apakah apakah fokus tadi? Tengok balik. Fokus kita ada dua kan? Okey, fokus satu apa dia? kebaikan amalan kita semula. Fokus dua? Usaha untuk menggalakkan amalan kita semula. Ya, bagus Asif. Okey, terima kasih Asif. Okey. Apakah kebaikan amalan kita semula dan usaha untuk menggalakkan amalan boleh je cikgu buat amalan kita semula, cikgu ganti amalan tersebut. Dah. Pak. Yang bagusnya kalau kita hafal kerangka ni dia dah siap-siap bagi dah ni. Dah bagi dah pendahuluan. Benda cuma epik ni. Dah bagi dah peribahasa Di mana ada kemahuan di situ ada jalan. Nampak? Jadi kalau kamu rasa tak nak fikir banyak sangat, hafal je kerangka pendahuluan ni. Okey, jelas? Boleh hafal tak? Pendek je. Kan? Cuba respon. Boleh tak hafal pendahuluan ni? Komen sikit. Ke susah nak hafal? Boleh cikgu. Boleh. Yang lain boleh tak? Boleh. Tu nak pastikan kamu boleh. Semua boleh Nisha boleh. Yang lain boleh. Ada boleh. Adam. Mana lah ni? Senyap je. Sofia. Akilus, Azmina, Denny, Puteri, Fatin, Haji, Iman, Amirul, Farzana, Nisha, Nurin, Cia. Boleh. Bagus. Cikgu percaya sekolah kamu pun ada buat juga kan teknik ni kan? Betul? Cuma ayat dia lain lah kan? Terpulanglah kamu nak guna teknik cikgu sekolah kamu ajar ataupun cikgu ajar. Tak kisah mana-mana pun. Okey. Baik, selesai pendahuluan Ada apa soalan tak pendahuluan? Ada
Okey, selesai. Kita tengok perenggan isi yang pertama. Okey, Baik. Yang ini dia bagi 4 ayat je, kan? Macam cikgu ajar sebelum ni ada 5 ayat kan? Ayat topik, ayat huraian, ayat contoh, ayat kesan, ayat penegas. Yang ni dia bagi 4 ayat je kan? Nak bagi mudah. Tak apalah, 4 ayat pun 4 ayat lah. Umum mengetahui bahawa apa dia punya kehendak soalan? Sofia. Sofia apa Sofia? Soalan senang je. Apa dia punya kehendak soalan? Kehendak soalan tu samalah macam fokus soalan. Cikgu tak nak asyik cakap panggil orang sama je. Alamak, Sofia hilang. Farzana, apa kehendak soalan kat sini? Kehendak soalan kita ada 2 kan? Apa dia yang pertama kali? Sudah, Farzana hilang. Ya, kebaikan amalan kita semula. Nasib baiklah. Kita cerita dulu fokus 1 Manalah? Allah. Okey, letak sini. Baik. Kebaikan amalan kita semula. Ni cikgu huraian dulu ni. Ni dengan pening-pening Manalah highlight ni. Ni cikgu cerita dulu kebaikan. Usaha perenggan lain ni. Nampak? Cikgu cerita dulu pasal kebaikan amalan kita semula. Ni dia. Usaha tu lagi. Kejap lagi Termasuklah. Okey, apakah dia? Kebaikan amalan kita semula. Apa kebaikan yang pertama dalam bahan ni? Siapa lagi? Ya Allah Akbar. Iman, ada iman, iman. Iman, apa dia? Kebaikan yang pertama dalam bahan ni. Iman tinggal baca je. Senang je. Apa dia iman? Nurin ada Nurin, Nurin. Apa kebaikan yang pertama Nurin? Krik, krik. Nasib baiklah Nurin tak sidai cikgu Okey, mengurangkan pencemaran. Betul, betul. Mengurangkan pencemaran. Boleh, boleh, boleh. Okey, bolehlah. Tak kisah 1, isi 2, isi 3 tak kisahlah. Asalkan dalam bahan Okey, mengurangkan pencemaran. Mana ni? Okey, termasuklah. Letaklah. Jangan lupa, kena ada subjek. Ialah kita dapat mengurangkan kan kita pula. Sorry. Amalan kita semula. Amalan kita semula dapat mengurangkan pencemaran. Okey, nampak? Pencemaran apa yang kita kurangkan tu? Pencemaran apa? Cuba komen sikit. Pencemaran apa? Apakah jenis pencemaran yang dapat kita kurangkan bila kita amalkan amalan kita semula? Betul pencemaran sekitar. Pencemaran apa? Ini, nampak hidung cikgu tak? Hidung. Pencemaran apa ni? Pencemaran bau. Ya, pencemaran bau. Pencemaran udara sama juga. Sebab apa tak? Kadang-kadang botol plastik ke, botol apa lagi entah, kertas ke, kita akan bakar.
Bila kita bakar, kita akan membebaskan gas karbon dioksida. Pelepasan gas karbon dioksida akan mencemarkan udara. Macam tu. Jadi, kita dah boleh mengurangkan pencemaran bau, pencemaran udara dan juga pencemaran air. Ada setengah orang, kita pergi pandai, pergi buang pula sampah dekat sungai, kan? Tu dah mencemarkan air. Apa lagi? Pencemaran apa lagi? Dah tu je lah kot. Okey, selesai. Hal ini berlaku kerana bagi sebab. Apa sebab? Kenapa bila kita amalkan amalan kita semula ni, kita boleh mengurangkan pencemaran? Apa sebab dia? Kenapa? Apa lagi nama-nama yang sebut ni? Kenapa Amirul? Bila Amirul kan, Amirul dah amalkan amalan kita semula. Contoh kan, contohlah Amirul duduk apartmen. Kan, bila duduk apartmen, contoh Amirul tak ada kowe, tak ada kukur, tak ada kan. So bila nak minum air je, Amirul akan beli air dekat apa pasaraya kan. Beli apa botol mineral kan. Lepas tu setiap kali habis minum kan, botol mineral tu buat apa? Amirul akan kitas semula. Kan, kitas semula. Jadi apa kebaikan yang Amirul dapat bila kita kitas semula? Botol plastik tu. Ke mana dia dapat mengurangkan pencemaran. Kenapa? Kenapa pula? Kenapa? Kita boleh ambil satu contoh pencemaran. Contoh pencemaran apa? Pencemaran bau ke? Pencemaran air ke? Pencemaran udara ke? So, hal ini berlaku kerana masyarakat boleh mengurangkan pencemaran bau. Dah. Simple-simple cukup. Sebagai contoh, apabila masyarakat mengitar semula botol plastik. Okey. Sisa pepejal. Sisa pepejal tu maknanya sampah lah. Pepejal dapat dikurangkan. Titik. Oleh itu, bau busuk dapat apa? Dikurangkan. Kita ubah sikit lah. Bau busuk makin berkurang. Contoh. Bertitik tolak daripada itulah. Masuklah balik kena soalan. Beri. Kebaikan amalan itar semula. Termasuklah ambil balik. Termasuklah mengurangkan pencemaran. Ubah sikit. Mengurangkan kadar pencemaran alam sekitar. Kan? Ubahlah ayat sikit. Faham tak? Faham tak kelas? Faham. Bagus Putih. Faham. Yang lain faham tak? Faham kan? Senang je Mirul, senang. SPM yang kali ini dia memang nak murid mudah dapat C+ ke atas sebab ada 4 paper kan. Lagi satu kalangan bahagian A pun memang nak tolong student. Pak dia bagi bahan siap-siap, kamu tinggal ambil
urai. Ambil urai tu je. Okey. Buat ayat simple-simple, jangan buat ayat yang panjang-panjang. Kalau buat ayat panjang-panjang, buat ayat majmuk tu risau salah. Okey. Yang penting teknik kita menghurai tu betul. Lagi satu, kalau kamu nak apa ni? Nak pandai tulis karangan dengan baik, kamu kena banyak membaca. Kena banyak membaca, kan? Dekat tuition ni kamu belajar teknik je. Teknik menulis. Kan? Macam mana nak buat ayat contoh, macam nak buat ayat penegas, macam mana kita nak hurai. Cikgu bagi teknik. Selebihnya, ilmu tu, kan, pengetahuan am tu, kamu kena explore, kena cari sendiri. Daripada mana? Daripada buku teks. Kan? So, Amirul nanti bolehlah beli buku teks. Okay, boleh beli buku teks. Tapi kalau tak nak beli pun boleh download buku teks online. E-book. Dekat mana dah? Sebab biasanya cikgu dapat dekat ID Delima tu. Macam Amirul tak ada. Cikgu Google. Buku ada kot. Tapi kalau banyak duit, boleh beli lah buku teks tu. Kan? Boleh beli. Dalam buku teks tu banyak tema-tema untuk karangan. Tema tentang pendidikan, kerjaya, teknologi, alam sekitar, tentang adat dan budaya, patriotik, perpaduan, segala macam tema. Maknanya memang kita kena membaca, kita kena rajin, kita kena paksa juga diri kita membaca. Kalau kita tak baca, nanti buat karangan memang lost lah. Tak tahu nak tulis apa. Kan? So cikgu pesan kan, kamu dah nak masuk form 5 ni, rajin-rajin lah tengok buku teks tu. Boleh? Cikgu faham lah, ada juga setengah-setengah sekolah, dia tak gunakan buku teks. Kan? Sebenarnya kena guna buku teks tu kan. Sebab dah bahan-bahan dalam buku teks tu banyak membantu untuk karangan, ujian bertutur. Kan? Sangat penting. Okey? Paling janji dengan cikgu, baca buku teks tu. Okay, ada 16 tema semuanya, baca Okey. Bila kamu tak baca buku teks tu lah, kamu bagi isi yang sama. Bila usaha pihak kerajaan je, kempen. Sebab apa? Kamu tak banyak membaca. Cuba kalau kamu banyak baca kan. So peranan pihak kerajaan tu dah luas lah. Apa pihak kerajaan boleh buat? Mengubal rang undang-undang. Apa lagi? Memberikan peruntukan kewangan. Apa lagi peranan pihak kerajaan? Menguatkuasakan undang-undang. Meminda, macam-macam benda lah kerajaan boleh buat. Bila kerajaan kempen. Sebab apa? Orang ingat kempen sebab kamu tak baca kan? Ingat kena baca. Okey dah. Cukup lah tu. Sekarang ni cikgu nak minta kamu pula yang buat. Boleh Cikgu nak bagi contoh. Kamu pula buat. Ya, slow pula cikgu punya ni. Okey. Okey, sekarang ini kamu masuklah link Padlet ni ya. Okey, cubalah buat karangan. Baik. Okey. Macam biasalah, dah tekan link ni, kamu nampak tak simbol tambah ni kan? Mungkin bagi yang first time masuk, kita tekan simbol tambah ni. Okey. Boleh Lepas tu, kamu salin rangka dia kat sini, nampak? Seterusnya,
Apa dia? Apa kena soalan? Apa dia? Termasuklah isi 3. Isi 2 lah contoh. Perkara ini berlaku kerana apakah huraian dia? Sebagai misalnya, makna contohnya, apa contoh dia? Tuntasnya, letak balik kena soalan. Termasuklah apa isi kamu. Faham? Faham Okey, macam ni lah. Kamu ambil gambar dulu. Kalau ambil phone, ambil gambar dulu. Lepas cikgu nak pergi tunjuk bahan tadi. Okey. Dah ambil gambar ke belum? Kalau dah, komen dah. Sekejap, okey. Dah, okey lain komen dah. Dah. Lagi. Lagi. Semua. Sudah, Nah, cuba buat. Okey dah, cikgu ni tukar. Okey, beres. Oh, cikgu pun. Cik Amirul ada juga geng Sabah. Akilus orang Sabah. Cikgu tak ingat Akilus daerah apa. Okey, so ini dia bahan dia. Okey. Baik. Ni mengurangkan bahan buangan. Ambil ni ke ataupun ambil mengurangkan penggunaan bahan mentah. Ambil lah. Mana-mana yang kamu nak urai. Yang ni kebaikan dia. Okey. Boleh mula menulis Kalau nak tanya apa-apa kan, tanya je kat komen ni. Ataupun buka mic pun lagi senang. Alhamdulillah.
Okey, ada yang dah siap ah? Okey, kalau ada yang dah siap, respon dekat chat. Cikgu akan buka. Cikgu akan bacalah, akan semak. Respon dekat chat kalau yang dah siap. Buat je 4 ayat macam tadi. Tak perlu buat 5 ayat pun tak apa. Okey, Hasif dah post. Seterusnya, kebaikan amalan kita semula termasuklah mengurangkan bahan buangan. Okey, kalau boleh ada subjek kat sini lah. Termasuklah uh, tak apa, boleh. Tak ada subjek pun tak apa. Okey, boleh. Sebab depan dah subjek. Okey. Perkara ini berlaku kerana bahan buangan seperti botol plastik, kaca dan kertas dapat kita semula menjadi bahan baharu di kilang kita semula. Sebagai misalnya, kita boleh ya Allah. Sebagai misalannya, bukan misalnya. Sebagai misalannya. Kalau nak guna misalnya, kamu kena buang sebagai. Ya, Sil Nak guna misalnya, buang sebagai. Tapi kalau ada sebagai, kena buat misalannya. Kita boleh membuang bahan buangan ini di tersampah. Bukan di. Kita boleh membuang bahan buangan ini ke tong sampah kita semula mengikut jenis bahan. Mengikut jenis bahan. Tuntasnya, kebaikan amalan semula masalah mengurangkan kadar bahan buangan. Bagus, Hasif. Nah, nampak? So, inilah dia panduan kamu, Okay, tak apa. Cikgu tunggu jawapan yang lain, Okey, tak tulis. Okey, tak apalah. Fatin, tulis dekat komen boleh? Komen. Kat chat ni. Tulis kat chat ni, nanti cikgu copy dan paste. Okey.
Okey lah bawa baca lah. Format tu boleh guna ke untuk kalangan umum boleh. Tapi kamu kena panjang sikit. Contohlah macam huraian bagi 2 ayat. Contoh bagi 2 ayat. Boleh. Tak masalah. Sebab karangan bahagian B kan dia nak sekurang-kurangnya 350 kan. Jadi kena buat ayat tu 2 kan. 2 ayat. Ayat kesan 2 ayat ke. Ataupun kamu tambahlah ayat ayat penutup. Ayat penegas tu tambah. Oleh itu tegasnya tambahlah kan. Okay, kalau ada yang dah siap boleh respon Oh kejap je kelas nak habis dah. Farzana. Farzana, cakap tanya Farzana. Farzana boleh cakap Mandarin Farzana? Respon lagi. Farzana boleh cakap Mandarin tak? Oh tak boleh. Sekolah Farzana tu SMK ke SMJK? Oh SMK. Baik, baik, baik. Sebab kebanyakan budak-budak Melayu kat Penang ni, kebanyakan ni semua boleh cakap Mandarin. Cikgu nak belajar Mandarin tapi itulah. Tak ada masa nak belajar lagi. Okey, seterusnya kebaikan amalan kita semula termasuklah mengurangkan penggunaan bahan mentah baharu. Betul kat sini. Perkara ini berlaku kerana barang yang sudah digunakan boleh dikita semula untuk kaedah penggunaan yang berbeza. Boleh dikita semula untuk apakah maksud untuk kaedah penggunaan untuk apa? Di sini lah untuk dijadikan bahan baharu. Untuk dijadikan bahan baharu untuk dijadikan bahan baharu. Sebagai misalannya, sebagai misalannya ingat botol kaca boleh digunakan untuk pengisian produk lain. Farzana, apakah maksud digunakan untuk pengisian produk lain? Apa maksud dia? Boleh buka mic. Cikgu nak explain ke cikgu. Mungkin betul kamu punya ayat tapi cara ayat tu salah. Okey, apa dia maksud Farzana? Untuk pengisian produk lain. Ya Farzana. Maksudnya botol kaca tu kita boleh letak produk lain. Oh, cikgu faham dah. Maknanya nak bagi tahu botol kicap tu kita boleh gunakan balik untuk refill kicap, betul tak Farzana? Itu bukan produk lain, dia sama juga. Boleh digunakan untuk bukan boleh digunakan semula. Botol kaca yang dikitar semula boleh digunakan semula dan tayar kereta juga boleh dijadikan pasu bunga.
Tuntasnya kebaikan berlaku semula dapat mengurangkan penggunaan sampah yang mengambil masa yang lama untuk lupuskan. Ya, betul. Dalam buku teks form 4, ada bagi satu maklumat tau. Contohnya plastik, botol plastik berapa tahun yang dah ambil untuk lupus. Apa lagi? Plastik, beg plastik berapa tahun dia lupus? Kata cikgu 100 tahun, 100 tahun. Apa lagi bahan-bahan dia kata? Macam-macam lah. Mana setiap plastik itu kan ada bagi tempoh berapa tahun yang dia akan lupus. Mana kalau kita tanam kat dalam tanah tu makan masa 100 tahun macam tu. Tengok dalam buku teks, tengok balik. Topik pasal alam sekitar, tema alam sekitar. Okey, yang lain ada lagi nak respon? Ada lagi 10 minit ni. Lepas ni saya nak ajar kesimpulan pula. Okey, Adam, Nurin, okey. Ush, banyaknya. Seterusnya mengurangkan bahan buangan juga di antara. Tak betul di antara ni. Di antara golongan kebaikan, kan golongan merupakan golongan ni untuk manusia tau. Golongan ni untuk manusia, kaum. Tak sesuai untuk letak dekat kata nama kebaikan. Merupakan kebaikan semula. Seterusnya mengurangkan bahan juga merupakan kebaikan kita semula. Dah, titik. Tak payah termasuklah. Tak payah. Sebab siapa Adam dah letak subjek, tak payah nak. Okey, barang yang kita tidak perlukan. Okey, tak payah. Perkara ini berlaku kerana ada setengah sikap sesetengah masyarakat sikap tak payah tulis sebab dia dah tunjuk apa sikap dia. Yang suka membuang barang, suka membuang bahan buangan yang masih boleh digunakan, apabila suka membuang bahan buangan yang masih boleh digunakan. Sebagai misalannya, tayar yang tidak diperlukan lagi boleh kita semula untuk membuat penghadang jalan atau jadikan sebagai bahan tanaman. Bagus. Tuntasnya, rajin main go-kart Tuntasnya, walaupun barang itu bukan barang, bahan buangan. Walaupun bahan buangan itu hanya satu kegunaannya. Walaupun bahan buangan itu dilihat tidak berharga, walaupun bahan buangan itu dilabel sebagai sampah. Sampah yang tidak berguna, sebagai sampah. Tetapi
Tetapi. Sisa. Pepejal pula. Tetapi bahan tersebut boleh dia semula untuk dijadikan produk baharu. Okey Asif. Ya Asif. Adam Adam idea bagus. Cuma ayat kurang dramatik. Jadi hati-hati Adam kena hati-hati. Okey, kejap ni masa. Okey, Nisha. Sekejap, Nisha. Terusnya kebaikan amalan kita semula termasuklah dapat mengurangkan bahan buangan. Perkara ini berlaku kerana bahan buangan seperti kertas, kaca dan plastik mampu menyebabkan. Boleh. Yang ini kesalahan kata tugas. Kesalahan kata bantu. Boleh menyebabkan berlakunya pembaziran. Sebagai misalnya, bila kita bersikap hemat dengan mengitas semula bahan buangan seperti botol, bila kita bersikap hemat dengan mengitas semula bahan buangan, tak payah botol. Pembaziran dapat dielakkan. Tuntasnya kebaikan amalan semula dapat ialah kebaikan amalan kita semula ialah amalan ini dapat mengurangkan bahan buangan. Okey, Nisha. Baik, last sekali Nurin. Seterusnya kebaikan amalan kita semula termasuklah mengurangkan bahan buangan. Perkara ini berlaku kerana bahan buangan tersebut boleh digunakan semula seperti kaca, botol plastik dan kertas. Sebagai misalnya, bahan buangan ini akan dihantar ke kilang dan diproses untuk digunakan semula. Tuntasnya kebaikan amalan semula dapat membantu. Kebaikan amalan kita semula ialah amalan ini dapat membantu mengurangkan bahan buangan dan menjaga alam sekitar. Kenapa semua macam ni pattern ke ni salah? Ya Allah. Okey. Baik. Alhamdulillah. Setelah cikgu buat simakan, semua dah faham dah konsep ataupun teknik karangan ni Baik, sekarang ni cikgu nak ajar pula buat kesimpulan. Senang je kesimpulan. Kita apa yang dengan typing tak apa, teruskan typing. Cikgu akan semak lepas habis kelas nanti. So kamu boleh buka balik link ni Jangan kamu terus pangkah link ni, kamu akan tengok balik. Okey, kesimpulan. Kesimpulannya siapa? Okey, siapa ni lah tak siapa? Siapa? Masyarakat. Bagus, bagus, bagus. Masyarakat haruslah berganding bahu. Berganding bahu tu maknanya bekerjasama untuk menangani ke meningkatkan? Ya, menangani tu benda negatif. Meningkatkan. Okey? Meningkatkan. Haruslah meningkatkan apa? Amalan kita semula. Lupa. Meningkatkan isu ini. Meningkatkan amalan kita semula. Ataupun meningkatkan isu ini boleh juga. Supaya memberi impak positif kepada masyarakat sejagat. Kita haruslah bekerjasama bagai aur dengan tebing untuk merealisasikannya kerana orang tua-tua pernah berpesan. Kalau tidak dipercayakan ruyung, mana akan dapat sagunya. Nampak? Bagus kalau kamu hafal kesimpulan ini, kamu dapat dah 2 peribahasa Nampak? Jadi kamu boleh dapat markah cemerlang. Sepanjang ni kamu dapat buat 3 peribahasa. Nampak? Free-free je. Okay, so mulai hari ini kamu kena hafal rangka karangan ini Boleh?
Okey. Oh, lupa saya nak beritahu. Tadi kan ada 2 fokus kan? Fokus 1 buat kebaikan. Fokus 2 ni buat usaha. Faham? Walaupun kebaikan dalam bahan ni ada 3 kan? Nampak 3 kan? Tak payah ambil semua. Ambil 1 je. Lagi 1 tu ambil fokus 2. Ambil ni, ni. Usaha ni. Nampak? Ambil usaha ni. Okey. Yang penting kamu sentuh dua-dua fokus. Baik. Kita apalah cikgu semak Iman punya, kesian Iman. Seterusnya, kebaikan amalan kesemua terpaksa dapat mengurangkan bahan buangan. Ini kerana, ini tak tepat ni. Hal ini dikatakan demikian kerana bahan buangan seperti kertas, plastik, kaca boleh semula untuk dijadikan bahan baru. Sebagai misalannya N2 bukan A2. Bagi misalnya, tak payah seperti dah. Bagi misalnya, kasut yang boleh jadikan kasut. Betul ke kasut boleh jadi bunga? Bagi misalnya, contoh kita ambil botol lah. Botol plastik terpakai boleh jadikan pasu bunga. Tuntasnya, kebaikan semua dapat mengurangkan. Tuntasnya, amalan kita semula dapat mengurangkan kadar bahan buang. Okey, Iman? Baik, Alhamdulillah. Selesai sudah kelas kita pada hari ini. Semoga ilmu yang cikgu sampaikan hari ini dapat memberikan manfaat kepada kamu semua. Okey. Link attendance. Okey, kalau tak ada apa-apa soalan, kita berhenti setakat ini. InsyaAllah ada rezeki, kita jumpa minggu depan. Okey semua. Assalamualaikum dan selamat malam. Bye-bye. Terima kasih cikgu. Sama-sama.